Okey, hari ni kita masuk bab percukaian bab yang keempat dalam matematik data 5. Okey, kita tengok apa hari ni kita nak tengok okey, pembelajaran standard pembelajaran kita adalah menghuraikan tujuan. Okey, kita nak huraikan apakah tujuan percukaian. Okey, kenapa kita belajar cukai ni lah. Okey, tengok apa tujuan percukaian Percukaian sebenarnya dia adalah okey, proses hasil. Okey, proses hasil iaitu apa? Wang. Cukai dikaitkan dengan wang yang dikumpul daripada individu atau syarikat. Jadi cukai ni apa? Wang yang dikumpul daripada individu atau syarikat. Kemudian diguna untuk apa? Pembangunan negara. Okey, untuk pembangunan negara. Okey, menyediakan berbagai kemudahan. Misalnya contoh dia apa? Pendidikan. Pendidikan sekarang ni awak guna cukai lah. Kan? Buku teks tu, okey, kipas, bangunan, okey. Kesihatan. Okey. Di hospital pun daripada percukaian. Keselamatan, tentera, okey, bomber, apa lagi? Polis. Okey, kebajikan. Okey, kebajikan contoh apa? Macam JKM semua kan? Okey. Demi kesejahteraan semua rakyat. Okey. Okey. Semua yang dikutip ni berdasarkan akta yang diluluskan di parlimen lah, kena ada akta. Okey, itu cukai dia lah. Okey, jadi rakyat bayar cukai. Okey, diuruskan oleh apa? Kerajaan untuk membangunkan negara, kemudian dinikmati semula oleh rakyat. Nah, itu matlamat cukai lah. 4 circle dia. Faham tak ni? Faham tak? So, rakyat bayar cukai. Okay, cukai tersebut diuruskan oleh kerajaan. Kemudian kerajaan bangunkan negara. Daripada duit tu bangunkan negara lah. Buat jalan, buat sekolah. Okay. Kemudian kemakmuran dinikmati semula oleh siapa? Rakyat. Okay. Okay. Jadi ada dia punya info kat belakang ni, sebelah ni. Dia kata lembaga hasil dalam negeri, LHDN dan Kastam Diraja Malaysia. Okey, yang dipertanggungjawabkan. Okey, untuk mengutip cukai. Okey, boleh? Okey, tengok seterusnya. Okey, tengok tujuan Tujuan percukaian boleh diringkaskan dalam rajah di bawah. Okey. Okey, tengok yang pertama, tujuan percukaian ni apa? Apa tujuan percukaian tersebut? Yang pertama, tujuan dia untuk sumber pendapatan kerajaan. Okey, pertama untuk apa? Sumber pendapatan kerajaan. Okey? Ini boleh keluar dalam objektif lah. Okey. Macam mana? Mentadbir urus negara. Kemudian membiayai projek pembangunan. Agih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Okey, maksud dia apa? Sumber pendapatan kerajaan yang pertama untuk mentadbir urus negara lah. Okey, mentadbir urus negara sama ada nak bayar apa? Bayar kemudahan-kemudahan yang disediakan ni lah. Mentadbir kan? Ataupun gaji-gaji pejabat awam lah kan? Itu cukai lah tu. Okey, di parlimen. Itu daripada cukai lah. Okey, ataupun biayai projek pembangunan negara macam apa? Jalan raya kan? Kemudahan bangunan ni sekarang ni, hospital. Okey. Kemudian satu lagi tujuan dia untuk apa? Menstabilkan keseimbangan pendapatan masyarakat. Contohnya apa? Macam yang diberi bantuan pada siapa? Yang dapat bantuan baru ni pada siapa dapat bantuan? Pada yang B40 semua kan? Kan dia bagikan ada sasaran dia kan? So untuk menstabilkan semula. Okey, itu yang pertama tujuan. Yang kedua, tujuan percukaian untuk apa? Alat pelaksanaan polisi kerajaan. Apa alat dia? Okey, supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Okey, contoh dia. Pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Okey? Maksud dia? Okey, maksud dia awak boleh claim lah. Okey, pelepasan cukai tak dikira cukai kan? Contohnya kalau awak bagi tanggung untuk mak awak atau ayah perubatan,
boleh dikecualikan daripada cukai. Okey, contoh lain, cukai keuntungan harta tanah. Okey, dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan harta tanah yang keterlaluan. Okey. Keuntungan harta tanah dikenakan cukai untuk mengurangkan aktiviti pelaburan harta tanah yang keterlaluan. Asyik buat bangunan dia, so dia kenakan cukai untuk mengurangkan. Okey. Seterusnya, tujuan cukai untuk apa? Kawalan penjualan barang atau perkhidmatan. Okey, contoh dia apa? Kita kenakan dekat duty import kereta kan. Dikenakan pada suatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian. Misalnya, cukai rokok. Okey, cukai rokok dikenakan cukai supaya nak kurangkan hisap rokok. Cukai arak, cukai perjudian, kan? Kereta import, kan? Tu yang kereta import cukai dia tinggi-tinggi. Okey. Okey, nak mengawal. Okey, nak meningkatkan barangan tempatan. Okey, kemudian alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, nak stabilkan ekonomi Okey. Okey, itu antara 4 tujuan percukaian. Okey, tengok lagi. Ke mana hasil cukai ini digunakan? Ke mana? Yang pertama, kepada awak lah, pendidikan. Okey, kesihatan, kan, yang dia bagi suntikan apa tu, COVID tu, kan free tu. Tu ada cukai tu. Okey, kebajikan orang tua. Okey, kemudian untuk buat infrastruktur, okey, komuter, lagi kapan kan? Komuter, lagi apa? Bas, kemudian awam. Okey, pertanian dan perindustrian. Okey. Okey, pertanian dan perindustrian pun disalurkan juga, dapatlah subsidi baju contoh kan. Tu yang boleh jual murah pada awak, beras kan dan sebagainya lah. Okey, kestabilan dan pertahanan negara. Okey, untuk menjaga keselamatan negara. Okey, boleh kereta kebal kan contoh kan. Kapal selam. Lagi untuk pembangunan, buat sekolah, buat mana lagi? Okey, bangunan pencakar langit dan sebagainya lah. Okey, itu antara ke mana hasil cukai itu disalurkan ataupun digunakan. Okey, faham tak ni? Okey, so kita buat sikit latihan untuk menguji kefahaman. Latih kendiri 4.1a. Kita tengok. Okey, buat nombor 1 dan nombor 2. Okey, buat ni dulu. Kan banyak sanad kan?